Okey, dah 2.40. Saya akan start ajarlah. Nanti yang belum datang tu nanti kena buat nota jugalah. Okey, hari tu minggu hari Senin semalam. Saya dah sampai senarai semak ciri-ciri pertimbangan utama dalam jadual project brief lah. Okey, ni semua ni melambangkan project brief lah. Okey. Fungsi, persembahan, tujuan. Mula kita buat soalan dulu, kemudian dia hasilkan jawapan daripada borang project brief. Okey, ni jawapan dia. Apakah kegunaan produk ini? Produk saya akan digunakan untuk membawa barang-barang. Okey, contohnya projek kat sini kasut pula, bag. Okey. Dia jawab semua soalan yang kita beri daripada kriteria pertimbangan utama. Kriteria ni kat sini dia ada lebih kurang 7. Fungsi, persembahan, tujuan, pasaran, kuantiti, style, quality, cost, jangka masa. Okay, dia dah tetapkan kriteria inilah. Ini diambil daripada project brief punya kriteria lah. Ini dia buat bag bakul seberguna. Okay. Jadi hari ni saya akan masuk yang baru. Daripada maklumat yang kita dapat daripada jawapan yang projek borang brief yang atas ni, kita akan saring atau menyaring maklumat dalam project brief. Kita akan pilih yang terbaik. Okay. Contohnya yang kat sini dia ambil fungsi membawa barang-barang seberguna. Mungkin yang masa mula-mula sekali dia tengok fungsinya membawa barang-barang. Tapi apa barang-barang tu kan. Jadi dia tengok sini dia boleh bawa macam-macam jenis barang lah. Kalau yang bakul tu. Okay, kalau macam tudung contohnya, apa dia punya fungsi? Untuk, takkan nak tulis kat sini untuk menutup aurat. Tapi kita kena jawab ikut keperluan produk awak tu lah. Okay, macam contohnya tudung untuk kelihatan cantik. Kalau macam tudung hijabista tu untuk apa? Dipakai semasa bertawaf. Contohlah kalau yang jenis hijabista tu sesuai untuk kan, ramai yang tak buat. Masa kalau pergi ke Mekah tu dia boleh pakai kat sana kan. Macam tu fungsi dia lebih ramai orang tak buat. Jadi produk tu ramai orang nak belilah. Okey, selain tu nak tengok persembahan, pelbagai jenis warna. Mudah disimpan kerana saiz boleh diubah sesuai. Kalau macam tudung tu, tak ada lagi orang buat boleh simpan tudung kan. Mudah disimpan kerana bag, ada bag. Tudung tu sekali dengan bag package kan. Jadi awak boleh buat macam tu lah. Perbagaikan mengikut sesuaian projek awak. Macam ni kat sini macam-macam lah. Ada kos, jangka masa, dia sesuaikan. Dia pilih yang terbaik daripada jawapan-jawapan yang dekat atas ni. Yang ini pengurus projek lah yang jawab, bukan pelanggan. Pelanggan yang masa mula-mula sekali ni, yang masa borang brief ni. Okay, ni. Apakah dia akan bagi jawapan ni ikut macam-macam yang setuju sampai tidak setuju tu, pelanggan akan jawab dari situ. Dari situ kita dapat jawapan pelanggan. Okey, seterusnya ialah aplikasi project brief dalam bentuk jadual dan lakaran. Okey, yang ini dia ada dah siap aplikasi lah. Maknanya dia terus cari mana yang paling yang paling terbaik sebenarnya. Kan? Siap dengan analisis. Yang ni yang tadi atas tak ada. Okay, ditambah lagi tajuk projek dah ada, gambaran keseluruhan tu dia dah masukkan lagi sasaran utama suri rumah. Ini yang penting ni. Kalau macam awak buat tudung, sasaran utama ialah pelajar ataupun remaja. Itu dia macam berfokus, memudahkan pengguna membawa barangan atau sebagai tempat bekas simpanan. Dia cakap ini untuk bakul seberguna. Sebab tu dia diguna oleh suri rumah. Suri rumah ni macam-macam, dia boleh bawa kan apple, timun, semua boleh muat dalam satu bakul seberguna kan. Jadi dia kenalah dengan projek ni. Kemudian seterusnya reka bentuk produk. Ni tengok dari sudut elemen kriteria inovasi yang terdapat tu, maknanya dia kaji dengan berdasarkan kepada borang brief yang atas tu. Okey, dia tengok warna yang menarik ni suri rumah suka. Kalau dia satu color je dia tak suka. Jadi dia tengok kat situ je masukkan elemen warna. Seterusnya perancangan dalam pengurusan projek. Ni dah mulalah nak buat apa. Projek ni nak mula-mula tengok bagi kumpulan jadual kerja dan kos pengeluaran dan kuantiti penghasilan dan 100 unit bagi fasa awal.
Okey, dia mulakan dengan 100. Okey. Kemudian dia ada analisis kajian reka betul. Kat sini dia ada dua jenis lakaran, satu yang warna merah, satu warna biru. Satu gunakan kain, satu gunakan plastik. Di lain-lain jenis punya produk. Kita cuba buat perbandingan antara dua. Mana satu yang lebih orang ramai suka ke, ataupun mana satu yang lebih fleksibel dengan suri rumah yang tadi tu lah. Okey, tengok. Kos pembuatan lebih tinggi, kos pembuatan lebih rendah. Mungkin kalau saya lagi suka yang warna biru kalau saya lah. Saya tak tahu suri rumah yang lain. Kalau saya jadi suri rumah, saya akan pilih warna biru je lah. Okey, yang itu ialah analisis kajian reka bentuk. Kalau nanti masa awak form 3 nanti kita akan buat ni lah, sebab projek ni dia melibatkan banyak perkara. Antara ni ialah analisis kajian reka bentuk ni pun ada. Jadi awak kena lukis perbandingan antara dua produk. Produk yang sama, cuma lakaran dia berlainan. Okey, F, lakaran idea. Lakaran produk menggunakan lakaran isometri yang memamerkan 3 bahagian pandangan dalam bentuk 3D. Okey, dia ada 3 dimensi lah. Contoh yang lakaran yang macam bakul warna merah dan biru ni lah. Dia nampak semua. Pemegang dia, tepi, sisi, itu 3D lah. Okey, nanti masa lukis bentuk lakaran nanti, dia nampak lah. Contohnya yang bawah ni. Contoh lakaran idea bagus sebab guna macam-macam. Ini ada bentuk segi bentuk rumah. Dan nombor 2 ni ada macam ni, dia punya pemegang ke bawah pula kan, dia tukar-tukar ikut je lah, ikut pengurus projek ni. Okey, lakaran idea ni seterusnya ialah penghasilan mockup. Mockup ni ialah model awal lah, ataupun dia model olok. Cuma bahan yang digunakan kadang-kadang digunakan polystyrene, tin, plastik, lidi, macam-macam barang yang boleh buat contoh sebagai model awal lah, atau model mockup. Mockup ni macam model olok-olok. Okey. Seterusnya, cerita pasal mockup dengan model ni, ketika tengok ni, mockup ialah model olokan yang dibuat sebelum menghasilkan model sebenar. Yang ini yang masa dekat sekolah kita akan cuba buat projek ni. Contohnya awak dah pilih satu produk ni kan, contohnya awak minat juga bakul, awak kena buat bakul tu contohnya daripada surat khabar ataupun daripada kotak. Itu yang mockup tu, dia macam model olok-olok. Dia bukan model sebenar. Okey, itu yang contohlah. Ada yang pun masuk tak apa, kita layan. Okey, kedua jenis-jenis bahan yang guna untuk model untuk mockup ni ialah, dan contoh yang ada yang dibagi kat sini, dawai kasar, polystyrene, plastisin, cardboard, foam, kayu. Okey, ini sebab tu dia nama dia model olok-olok. Kalau kena tanya dengan dalam peksa, cakaplah model mockup ialah model olok yang dibuat sebelum menghasilkan model sebenar. Dia macam contoh lah, contoh kecil. Okey, yang kedua model ni ada dua, satu separa berfungsi, satu model berfungsi sepenuhnya. Okey, yang ini boleh jadi model yang sebenarnya, cuma dia contoh model separa berfungsi, model blok yang macam mesin jahit mainan ni. Ni model berfungsi, separa berfungsi. Dia bukan model sebenar tapi dia lebih kurang sama. Dia tak adalah guna sama macam mesin jahit sebenar. Dia macam benda tu sama, saiz pun dekat nak sama, cuma dia adalah mainan. Jadi lepas tu cakap separa berfungsi, dia tak adalah berfungsi sepenuhnya. Okey, itu model separa berfungsi. Kalau model berfungsi sepenuhnya, contoh macam kereta mainan ni, walaupun dia mainan tapi dia bergerak dekat nak sama dengan kereta sebenar kan. Jadi dia menghampiri model yang sebenar lah, ataupun produk yang sebenar. Okey, ini yang sebab kita panggil model berfungsi sepenuhnya. Jadi macam tu lah model berfungsi sebenarnya. Seterusnya, alatan dan bahan ni kita akan guna barang-barang yang digambar kat dalam ni, pistol perekat panas, perekat kayu, super glue, gam 4 PVC dan benang dan jarum. Yang ini yang selalu masuk exam. Dia akan tanya apakah apakah alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan mockup ataupun model lah. Tapi setakat ni dia belum tanya lah jenis perekat ni. Perekat ni pelekat kayu, nak lekatkan dua kayu atau apa, gunakan, saya senang panggil dia gam kayu. Okey. Super glue ni pun boleh guna juga untuk buat mockup lah. Okey, super glue ni glue yang kuat. Cikgu. Gam 4 PVC lah saya. Aisyah Zulaika kata dia tak dapat masuk sebab dia lost connection. Oh iya ke? Aduhai. Macam mana? Dia cakap dalam grup.
Awak cadangan dia ada tak BOD Ninja? Sekejap cikgu. Ha? Sekejap saya tanya dia. Okey, sementara kita tunggu jangan buang masa. Seterusnya ialah penilaian hasil mockup. Bila kita dah siap mockup atau model tadi, kita akan try dari sudut parameter dia. Kita tengok mengukur tahap keberkesanan sama ada dia tahan lasak ke, dia tahan berat ke, tahan dia kuat ke tak, tepat ke dia punya rupa bentuk sama dengan produk sebenar kan. Jadi kita try dengan ujian beban. Contohnya satu. Kemudian ialah ujian ni ada dua, satu di lapangan, satu di makmal. Lapangan ni di luar lah, dekat padang ke, kita buat kat makmal. Ya saya. Aisyah Zulaika kata dia tak ada BOD tu. Aduh hai. Tapi Apa nanti awak Cikgu cakap dia suruh dia buat nota je lah. okey. Okay. Tapi hari tu Cikgu Siti Masaida, kita orang tak ada BOD Ninja tapi dia boleh share. Boleh share? Cikgu Siti Masaida. Okey, saya sebenarnya rakam tau semua ni. Saya rakam Google Classroom. Saya rakam kat Google Calendar tu. Kalau dia nak tengok, dia boleh tengok kat situ. Lepas tu saya rekod. Okey cikgu, nanti saya cakap dengan dia. Kalau dia nak tengok kat situ lah. Kalau nanti ada lain boleh dia tengok kat situ. Okey. Dia mesti mematuhi kriteria project brief. Contoh macam mana dia nak tengok benda ni tahan lasak ke, ketahanan ni kuat ke tak. Okey, contohnya selama 10 minit ketinggian 1 meter dan berat beban 100 gram. Ini untuk ukur beban. Dia masukkan berbola ni, contohnya berat bola ni 100 gram. Jadi tak adalah dia macam jatuh ke bawah ke ataupun rosak. Jadi benda tu tahan lah. Okay, kalau dia tak tahan kena tukar lagi dia punya. Contohnya kalau plastik tak tahan dia tukar kepada kaca. Kalau yang tak tahan lagi dia guna kayu terus lah. Okey, contoh sebab tu parameter ni diukur untuk menengok, melihat kekuatan model atau mockup tersebut. Kalau mockup ni dia macam model olok kan. Jadi kita tengok keseimbangan, kestabilan dan kekuatan cantuman lah. Macam action lah. Okey, ini dua. Kalau mockup ni tengok juga dia cantum kuat dengan kestabilan. Kekuatan cantuman dengan kestabilan lah. Dia letak beban 100 gram, ringan je. 100 gram ni macam garam ke kan, contoh berat beban yang boleh digunakan. Kestabilan ni digunakan sudut mockup ni letak pada rata, lekat dengan perekat yang sesuai. Lepas tu dia tak jatuh dan kukuh pada tapaknya. Gunakan ni je lah, plaster juga supaya kita tengok dia stabil ke tak kan. Okey, model ni produk sebenar. Dia kena buat juga kekuatan cantuman dengan ujian beban. Cuma peralatan yang digunakan tu peralatan yang sebenar lah. Macam contoh kat sini dia bagi ni pula pump air. Dia nak tengok bocor ke tak bocor, dia tengok dari sudut bocor, dia try pakai air lah, dia masukkan air, ada tak mana menitis pada 6 sambungan bekas tanaman tu. Dia ada kebocoran pada sambungan pipe yang dibuat. Jadi dia keputusannya pipe ini tidak bocor. Ini projek fertigasi lah. Tanam pokok tanpa gunakan tanah. Okey, ujian beban pula, pipe ni dia letak dengan beban, jadi dia melengkung tak? Kalau dia melengkung, dia kena tukar barulah, pipe baru. Okey, habis dah untuk hari ni. Cuma ini nak tengok ni proses reka bentuk. Ni ringkasan. Cuma kalau ringkasan ni awak tengok pun tak nampak sangat. Cuma awak kalau buat nota awak kena tengok dia punya bol-bol ni, apa ni, kataan yang dihitamkan ni. Ini yang awak kena salin. Cuma yang pistol perekat panas ni awak salin yang nama-nama dia je. Pistol apa alatan. Dia tulis jenis dia punya jenis alat je. Okey. Boleh buat nota sekarang? Ada lagi setengah jam ni.
Dengar tak saya cakap ni? Boleh. Okey. Okey. Okey, boleh start buat nota lah.